Malaysia mengkategorikan masyarakat yang berusia 60 tahun dan ke atas sebagai warga tua atau lebih dikenali sebagai warga emas. Proses penuaan kebiasaannya akan menyebabkan perubahan ke atas struktur tulang, penurunan kekuatan otot serta seluruh anggota badan yang boleh membawa kepada masalah keseimbangan. Ini menyebabkan warga tua berisiko untuk jatuh. Walau bagaimanapun, risiko utama kecederaan boleh dielakkan. Tahukah anda, 1/3 daripada populasi warga tua mengalami jatuh pada setiap tahun dan 1/2 daripada mereka yang pernah jatuh berisiko untuk jatuh berulang kali lagi. Masalah jatuh di kalangan warga tua lebih cenderung terjadi di dalam kawasan rumah berbanding di luar rumah. Hal ini menyebabkan masalah kurang keyakinan diri di kalangan warga tua untuk berdia aktif dalam kehidupan seharian mereka. Jatuh juga merupakan faktor utama yang membawa kepada kecederaan kepala dan patah tulang paha. 25% warga tua yang mengalami patah tulang paha akibat jatuh tidak dapat sembuh sepenuhnya. 40% daripada mereka dimasukkan ke rumah jagaan orang tua, 50% daripada mereka memerlukan bantuan tongkat untuk bergerak serta ia meningkatkan risiko kematian sebanyak 25%. Dengan ini, pakej pendidikan pencegahan jatuh bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada warga tua mengenai faktor-faktor yang membawa kepada jatuh, cara mengurangkan risiko jatuh dan pendekatan yang perlu diambil jika jatuh. Adakah anda berisiko untuk jatuh? Jika anda berasa kekuatan kaki berkurangan, mempunyai sejarah jatuh, tinggal berseorangan di rumah, masalah keseimbangan dan kesukaran berjalan, keinginan untuk membuang air kecil dengan segera, memakai kasut dan selipar yang licin, mempunyai masalah penglihatan, mengambil lebih daripada 4 jenis ubat-ubatan, mengambil ubat-ubatan yang menyebabkan pening dan mengantuk, wanita yang berumur 65 tahun dan ke atas, mempunyai masalah kesihatan seperti masalah pendengaran, masalah telinga yang menyebabkan pening, kencing manis, penyakit Parkinson, kemurungan, artritis, stroke atau mahupun Alzheimer, anda adalah berisiko untuk jatuh. Oleh itu, apakah caranya untuk mengelak daripada jatuh? Pertama, aktifkan diri anda. Senaman mengekalkan keseimbangan, reaksi massa dan kekuatan otot. Ia juga meningkatkan densiti tulang di kalangan wanita yang sudah putus haid dan warga tua berumur 70 tahun dan ke atas. Senaman harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 30 minit pada setiap sesi. Anda juga boleh melibatkan diri dalam kelas senaman atau menjadikan aktiviti seperti berjalan kaki sebagai rutin aktiviti harian di rumah. Anda juga boleh mendapatkan khidmat bantuan nasihat daripada pegawai kesihatan seperti doktor atau ahli fisioterapi mengenai program senaman yang bersesuaian untuk anda. Yang kedua, ambil masa. Ketika melakukan aktiviti harian, jangan tergesa-gesa. Anda haruslah lakukan dengan perlahan, lakukan satu tugas dalam satu masa, lihat langkah anda dan cuba tidak terganggu oleh persekitaran, duduk seketika sebelum bangun dari katil, bangun secara perlahan dan seimbangkan badan sebelum melangkah. Yang ketiga, utamakan keselamatan. Lantai dan tangga mesti terhindar daripada barangan seperti permainan kanak-kanak, wayar atau binatang peliharaan. Susur tangan diletakkan di sepanjang tangga dan dinding tandas. Memakai kasut atau selipar yang mempunyai ciri-ciri yang tidak dapat mengelak dari jatuh, iaitu tidak tinggi dan selesa,
bersesuaian dengan saiz kaki, dan tapak kasut diperbuat daripada tapak yang tidak licin. Anda juga digalakkan untuk memakai kasut atau selipar ketika berada di dalam kawasan rumah. Lapik getah di bilik air dan kapet yang tidak licin diletakkan di lantai rumah. Memastikan kain lap kaki yang digunakan tidak licin dan selamat. Menggunakan tongkat atau alat bantuan berjalan jika perlu untuk bergerak. Memastikan pencahayaan yang secukupnya di dalam dan di luar rumah, kawasan tangga dari atas ke bawah, laluan antara bilik tidur dan tandas di malam hari. Ketika di luar rumah, ambil langkah berhati-hati ketika berjalan di kawasan tanah tidak rata, berhati-hati ketika berada di kawasan orang ramai, melintas jalan melalui lampu isyarat atau laluan zebra, berpaut pada sesuatu jika melalui kawasan tangga atau kawasan berbukit. Keempat, pengguna bijak. Kenali ubat anda. Kesan sampingan ubat seperti pening dan mengantuk meningkatkan risiko jatuh. Jenis ubat-ubatan yang meningkatkan risiko jatuh termasuklah ubat untuk merawat gelisah, ubat bantu tidur, ubat penenang, pil khayal seperti pil urat untuk mengawal simptom seperti halusinasi, ubat untuk mengawal tekanan darah, ubat untuk sakit atau keradangan, ubat tahan sakit, dan ubat untuk masalah jantung. Oleh itu, anda haruslah tahu apakah jenis ubat diambil. Jangan makan sebarang ubatan yang bukan kepunyaan anda dan jumpa pegawai farmasi untuk menyemak penggunaan ubat anda. Pastikan anda memberitahu pegawai kesihatan anda mengenai kesan sampingan ubat tersebut terhadap anda. Kelima, penglihatan. Penglihatan yang lemah meningkatkan risiko jatuh. Glaukoma atau katarak yang menyebabkan gangguan pada mata merupakan penyakit berisiko warga tua. Anda haruslah mendapatkan pemeriksaan mata di hospital sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Jika anda memakai cermin mata, anda haruslah membersihkan cermin mata anda secara berkala kerana cermin mata yang kabur dan kotor boleh menyebabkan jatuh. Keenam, pemakanan sihat. Diet seimbang tinggi dengan kalsium, protein, vitamin D dan pengambilan air yang secukupnya. Vitamin D dan kalsium membantu menguatkan tulang pada warga tua yang rendah densiti tulang atau osteoporosis dan mengurangkan risiko patah tulang akibat jatuh. Jika diet diambil tidak seimbang, ia boleh menyebabkan kurang kekuatan badan, kadar sembuh dari kecederaan lambat dan meningkatkan risiko kecederaan akibat jatuh. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan satu model pinggan sihat pada tahun 2011 yang menerangkan makanan dan kuantiti makanan yang sihat. Cara menggunakan model ialah sentiasa menikmati sarapan, makan tengah hari dan makan malam dalam kuantiti 1/4 pinggan sayur-sayuran hijau atau berdaun, 1/4 pinggan sayur jenis berakar atau buah, 1/4 pinggan biji ring dan produk-produknya, 1/4 sumber protein, 1 hidangan buah-buahan dan khas untuk sarapan pagi sahaja iaitu 1 hidangan susu. Kebaikan cara ini ialah membantu mengekalkan dan menurunkan berat badan, membantu mengagihkan karbohidrat secara sekata sepanjang hari, dapat meningkat pengambilan serat seharian, serta dapat menurunkan kolesterol dalam badan. Jika jatuh, apa yang harus anda lakukan? Jika anda jatuh, jangan bimbang atau runsing. Tidak kira apa posisi diri anda ketika jatuh, jika anda tidak mengalami sebarang sakit, kebas kaki atau kesukaran untuk bergerak,
pusing badan dan baring dalam keadaan menelentang. Langkah 1. Dalam keadaan baring, tetapkan kondisi diri anda. Jika mengalami simptom gerakan otak seperti pening, gelap mata atau berasa ingin pingsan, anda harus baring seketika dan jangan bergerak sehingga bantuan tiba. Jika anda mempunyai tenaga dan dalam keadaan sedar, anda boleh memanggil untuk meminta bantuan. Langkah 2. Manakala jika anda dalam keadaan sedar dan tiada simptom gegaran otak, gerakkan kaki dan tangan anda terlebih dahulu sebelum memulakan pergerakan untuk membantu peredaran darah. Letak satu tangan ke atas dan bengkokkan kaki berlawanan tangan anda lalu pusing badan ke tepi mengikut arah tangan anda. Tampung berat badan anda menggunakan kedua belah tangan. Langkah 3. Seterusnya, melutut dan merangkak ke perabot atau benda yang stabil berhampiran dengan telefon atau sebarang alatan untuk meminta tolong. Langkah 4. Setelah sampai ke perabot, dalam keadaan melutut, letak kaki yang kuat ke hadapan, tolak badan ke atas sambil berpaut pada perabot tersebut. Langkah 5. Berdiri lalu pusing badan secara perlahan-lahan untuk duduk di atas perabot dengan selamat. Langkah 6. Dalam keadaan duduk, panggil untuk bantuan dengan cara meminta tolong jika penjaga anda berdekatan atau telefon penjaga anda untuk memberitahu berkaitan kejadian tersebut. Bagaimana jika tiada perabot berhampiran? Langkah 1. Pastikan tiada simptom gegaran otak. Gerakkan kaki dan tangan anda terlebih dahulu sebelum memulakan pergerakan untuk membantu peredaran darah. Letak satu tangan ke atas dan bengkokkan kaki berlawanan tangan anda lalu pusing badan ke tepi mengikut arah tangan. Tampung berat badan menggunakan kedua tangan dan melutut ke hadapan. Langkah 2. Dalam keadaan melutut, letak satu kaki yang kuat ke hadapan dan bentukkan 3 segi antara kedua tangan dan satu kaki anda tersebut. Hayun badan ke hadapan dan ke belakang beberapa kali untuk membantu anda berdiri. Langkah 3. Tolak badan anda ke atas. Letak kedua tangan anda di atas peha untuk mengawal pergerakan badan anda, lalu bangun secara perlahan-lahan. Langkah 4. Berdiri tegak, tarik nafas dalam dan pastikan anda tiada pening atau merasa gelap mata sebelum mula melangkah ke tempat tujuan. Menghindari jatuh dalam warga tua menjadi satu titik permulaan bagi mengurangkan risiko kecederaan dan kemasukan ke hospital di kalangan warga tua. Bukankah mencegah lebih baik dari merawat? Hindari jatuh demi kehidupan yang lebih sihat dan cergas.